Al-Fatihah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada mesyuarat musakarah fatwa pada pagi ini kita akan membincangkan mengenai isu kulit mayang, dan saya difahamkan pihak kita telah menerima maklumat ataupun permohonan daripada wakil JKKL lah. Jadi saya minta untuk agenda seterusnya saya serahkan kepada Siti. Terima kasih ucapkan kepada saya bersama Hadap Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku setiausaha dalam muzakarah fatwa kita pada hari ini akan menerangkan tujuan kita berkumpul pada pagi yang mulia ini. Sebagaimana telah kita maklum, kita telah mendapat satu permohonan fatwa daripada Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara untuk mendapatkan pandangan fatwa tentang dari Jabatan Mufti Negeri Terengganu berkenaan isu tarian kulit mayang. Jadi hari ini kita ada seorang wakil daripada JKKN tersebut. Jadi izinkan saya untuk menjemput beliau masuk. Silakan. Selamat datang. Silakan. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Puan Fatimah Syakirah binti Osman, Setiausaha Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Yang saya hormati Ustaz Ahmad Syami, pegawai buhus. Seterusnya yang saya muliakan Profesor Muhammad Fikri bin Masrudin, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin. Seterusnya yang saya hormati juga Profesor Nur Farihah binti Muhammad Nasir, pensyarah Universiti Malaysia Terengganu. Yang saya muliakan Ustazah Nur Hasliza binti Muhammad Ali, pegawai Istimbat 1. Dan yang terakhir yang saya muliakan juga Ustazah Nur Hasliza binti Muhammad Bakri, dan tidak lupa pada pemohon lah. Jadi sebelum kita meneruskan agenda kita pada pagi ini, saya nak mintalah Puan Suraya memperkenalkan diri sedikit sebanyak. Terima kasih Datuk Mufti. Jadi saya nama diberi Nurul Suraya binti David. Jadi saya sebagai wakil daripada JKKN, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Cawangan Negeri Terengganu. Jadi saya juga bertugas sebagai Ketua Jurulatih Bidang Tarian. Jadi saya merupakan pihak JKKN merupakan pemohon bagi penjelasan mengenai hukum persembahan tarian ulit mayang yang dipersembahkan di negeri Terengganu. Baik, terima kasih Puan Suraya. Jadi saya nak tahulah apa sebab Datuk Isu yang sebenar Puan Suraya berpermohonan isu ulit mayang ni, ada apa sebenarnya? Jadi baiklah, tujuan kami pihak JKKN ni nak mohon penjelasan dan pencerahan lah mengenai tarian ulit mayang yang pada masa ini. Jadi kami pihak JKKN nak ubah sedikit demi sedikit supaya dia menepati hukum syarak. Jadi kami dah ubah sikit demi sikit sebab dulu dah dikeluar fatwa kan yang melarang tarian ulit mayang sebab secara umumnya dia ada unsur-unsur syirik, pakaian tidak menutup aurat dan sebagainya. Jadi pada hari ini kami dah banyak ubah dari pelbagai aspek. Jadi kami nak kemukakan soalan lah, dia boleh tak tarian ulit mayang masa kini untuk dipersembahkan? Kalau boleh, kami nak mintalah sedikit garis panduan untuk kami ikuti, dan kalau tak boleh, kenapa persembahan tak boleh dipersembahkan di negeri Terengganu? Terima kasih Puan Suraya. Jadi seterusnya saya mahu mintalah Ustaz Ahmad Syami membentangkan hasil lapangan kajian beliau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya bersama Datuk. Jadi saya selaku pegawai buhut telah melakukan beberapa penyelidikan lah kajian lapangan, yang mana saya telah menemukan beberapa penggiat seni serta individu yang bergiat aktif secara langsung atau tidak langsung dalam tarian ulit mayang. Jadi secara ringkasnya, tarian ulit mayang ni adalah berasal daripada satu ritual perubatan tradisional yang mana diamalkan oleh masyarakat di sekitar pesisiran pantai di negeri Terengganu, yang mana ia dipercayai telah wujud ratusan tahun dahulu lagi. Namun tarian ulit mayang pula ianya muncul pada lebih kurang 1970-an, yang mana pada ketika itu dua orang koreografer, iaitu Encik Abdul Aziz bin Sulaiman ataupun Cikgu Aziz ataupun dan Tuan Haji Mazlan bin Embong, yang mana mereka mendapat inspirasi daripada bacaan mantra yang dibaca dalam aktiviti permohonan itu,
dan mereka memasukkan ia ke dalam dan menjadikan ia dalam bentuk lagu lah dan mempersembahkan dalam bentuk tarian. Seterusnya tarian ini menjadi tarian warisan yang terkenal di Ustaz Syahmi, saya nak tanya, maksudnya seperti yang Ustaz Syahmi cakap tadi, maksudnya memang terdapatlah ataupun tidak unsur-unsur yang dikatakan boleh menyebutkan Allah ataupun boleh Allah. Jadi terima kasih Datuk. Jadi sememangnya kita tak nafikanlah sewaktu awal perkembangan tarian ini memang banyak unsur-unsur khurafat terdapat dalam tarian ini sebab koreografer yang membuat lagu ini pun dia menceluk secara langsung apa yang dibaca dalam mantra daripada aktiviti bom tu lah. Dan sehinggalah pada tahun 80-an yang mana pada ketika itu Tan Sri Wan Mokhtar Menteri Besar pada ketika itu mengesan ada unsur-unsur khurafat yang terdapat dalam tarian ini, dan beliau mengumpul para alim ulama yang ada ketika itu untuk duduk berbincang mengenai tarian ini, dan mereka mengambil keputusan untuk menyekat tarian ini daripada diamalkan di negeri Terengganu, dan larangan ini berterusan pada zaman pemerintahan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang juga, sehinggalah pada zaman pemerintahan Datuk Seri Idris Yusof. Ketika itu beliau mengembalikan dan membenarkan kembali tarian ini diamalkan di negeri Terengganu dengan bersyaratlah dan dikeluarkan segala unsur-unsur khurafat, unsur-unsur syirik yang terdapat dalam tarian Ulik Bayang ini. Baik, jadi terima kasih Ustaz Syahmi. Jadi saya nak mengulas sikit apa yang dikatakan mengenai Ustaz Syahmi mengiyakan bahawa memang wujudnya unsur khurafat pada tarian Ulik Bayang yang lama. Jadi saya nak memperingatkanlah kita ahli musyawarah semua dalam Allah telah memperingatkan kita semua dalam surah Al-Isra ayat 6 yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, yang maksudnya sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan dia dengan walau apa pun. Maka di sini Allah melarang keras akan sesuatu yang disyirikkan dia, yang mana kita tahu benda ni antara 70 dosa besar lah dan tidak diampunkan kecuali dengan bertaubat. Jadi itulah saya nak sampaikan. Maaf bertanya Ustaz Syahmi, Ya. apakah faktor lain yang menghalang tarian Ulik Bayang ini untuk dipersembahkan kepada khalayak umum pada masa kini? Terima kasih Prof atas soalan yang diajukan kepada saya. Jadi sememangnya banyaklah aspek-aspek lain serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi yang menyebabkan tarian ini tidak boleh diamalkan pada waktu kini, selain daripada unsur-unsur khurafat lah. Dan antaranya adalah percampuran antara lelaki dan wanita, pakaian yang tidak menepati syarak, tidak menutup aurat, solekan yang melampau, tarian dan lengguk-lengguk yang membawa kepada kegairahan lah. Dan alhamdulillah kita telah menghantar surat dan meminta pihak JKKN supaya mengubah atau merombak kembali tarian ini supaya ia lebih mematuhi syariat. Dan alhamdulillah ianya diterima baiklah, disambut baik oleh pihak JKKN, yang mana mereka telah mengeluarkan tata cara yang terbaru, dan melalui pengamatan saya sedikit sebanyak memang mereka telah mengubah mengikut kehendak yang diingini oleh syarak. Itu saja. Jadi saya rasa kalau ada pertanyaan selanjutnya mungkin boleh bertanya sendirilah kepada Puan Suraya. InsyaAllah. Sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Syahmi tentang tarian Ulik Bayang tersebut, dan jadi saya ingin meminta Puan Suraya untuk menjelaskan dengan lebih teliti tentang tarian tersebut. Okay, baiklah. Terima kasih setiausaha kita hari ini. Jadi mula-mula sekali kami dan pihak JKKN ni sangat berterima kasihlah dan amat berbesar hati dijemput untuk menghadiri mesyuarat pada kali ini bagi hukum berkaitan tarian Ulik Bayang pada masa ini. Jadi kami dari pihak JKKN ada menyediakan sedikit slide untuk menyampaikan sedikit maklumat mengenai tarian Ulik Bayang. Dan kita nak cakap pasal hukum, kita buka je lah. Jadi kita nak sampaikan sedikit lah mengenai tarian Ulik Bayang ni. Okay. Jadi pada slide yang pertama lah kita boleh tengok hak ni tarian Ulik Bayang pada zaman dulu. Kita boleh tengok penari-penari dia, memang kita boleh tengok majoriti lah, hampir semua memang duk lutut aurat. Memang penari-penari dulu kita memang sedia maklum, kita pun faham sendiri lah orang dulu kan, dia memang ada lutut aurat, ada campuran antara lelaki dan perempuan tu memang sangat banyak lah, atas memang sangat banyak. Lepas tu peralatan yang diguna pun adalah orang kata unsur-unsur syirik, maksudnya dia guna kemenang, maya dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh pakaian pada zaman dulu juga. Ya betul. Jadi kami memang tak nafikan hak dulu memang dok tutup aurat. Tutup aurat memang pakaian memang tidak menepati syarak lah. Puan Suraya, kenapa kemenyan ni digunakan dalam tarian Ulik Bayang ni? Jadi kemenyan ni
Okey, menurut orang-orang lama lah, orang lama masa yang bergiat dalam antara mayang dulu, dia kata hasil gabungan mayang pinang ni dengan kemenyan, dia akan membangkitkan semangat atau roh untuk bantu bomoh ni. Bomoh yang nak ubat kawan dia sebagai bantuan lah. Jadi roh tu dia tolong bomoh ni untuk ubat kawan hak sakit. Okay. Jadi seterusnya saya sentuh sikit mengenai seni kata. Seni kata, okay, kita boleh tengok gambar pertama ni. Gambar seni kata hak dibuang dah. Yang telah dibuang sebab katanya ada unsur-unsur syirik. Kita ambil sikit ayat pertama, baris pertama tu, aku tahu asal usul dulu. Jadi asal usul pira, asal usul ni dipercayai ialah roh lah, roh yang rasuk orang yang sakit ni. Jadi dia percaya ada satu roh atau semangat yang rasuk orang yang sakit ni. Jadi tu keluarlah baris baik kata lirik ni. Jadi kami buang dah lah untuk bagi mendapati syarat yang dikatakan boleh memesongkan akidah umat Islam. Jadi yang kedua, gambar kedua ni ini baik lirik hak sekarang. Hak sekarang kan banyak dah buang. Hampir 70% dah kita buang. Kita memang kekalkan pasal dia cerita pasal puteri. Cerita pasal puteri jadi ada puteri Saya dua. saya tanya, mana lirik lagu ni hanya menyebut puteri Pak Anas saja ya? Dan dia tidak menyebut puteri Safira. Jadi soalan yang baik lah, sebab saya sendiri pernah tanya dekat pegiat lama, pegiat lama hak memang dan dia bagi aktif dan boleh main ni kata dulu asal lirik ni memang cerita daripada puteri 1 sampai puteri 7. Jadi sebabnya bila dia nak nyanyi daripada puteri 1 sampai puteri 7 tu jadi terlalu panjang sebab jadi dekat dua part nah. Jadi bila pendek sikit lah, sebab bila lama sangat ni dia jadi bosan kot. Dia tak ada sebab-sebab lain lah. Tak ada sebab lain pun kata ada unsur-unsur syirik memang tak ada. Memang tak ada minyak, sekadar nak pendekkan persembahan. Jadi seterusnya saya paparkan sikit lah. Ini Encik Ramli lah. Encik Ramli ni merupakan penulis lagu rakyat-rakyat negeri Terengganu. Hak mana dulu dia pernah berkecimpung dan berkreatif dalam tarian ulit mayang ni. Jadi dia bersuara pula. Jadi lirik hak pertama ni, hak boleh nyanyi ni, kalau kita boleh dengar mungkin selepas ni saya akan bagi panel suara dengan dia lah. Jadi lirik ni lah hak saya tunjuk tadi, hak dia telah dibuang. Hak kata ada unsur syirik, kita buang lah ni, kita buang. Lepas tu hak kedua ni lirik hak mana dia akan nyanyi bila pesakit tu kan dia bobat dah. Bila katakan roh hak rasuk dia tu tubik dah, jadi dia nyanyi lirik ni. Dia nyanyi, jadi tempoh dia makin laju nak suruhnya orang hak sakit ni biar dia sedar. Jadi dia nyanyi baik lirik ni. Pun kami buang juga. Puan, Wali ni sekarang sihat lagi Alhamdulillah ada sakit-sakit. Tapi tak dengar lagi lagu Dia masih bergiat sebagai penulis lirik lagu rakyat-rakyat negeri Terengganu. Lagu rakyat. Memang dia lah yang menulis lagu Ulit Mayang ni daripada awal lagi. Bukan seperti mana yang telah Ustaz Syahmi sampaikan tadi. Bukan, dia sekadar penyanyi dan penari. Dia ada antara generasi yang kedua dalam Ulit Mayang. Jadi seterusnya kami paparkan sedikitlah tarian Ulit Mayang yang kami telah banyak ubah. Jadi macam kita boleh tengok sekarang penari pun dah pakai tudung. Ada satu adegan pula pada asalnya dan saya pasti ahli jatuh kuasa pun sedia maklum dah buat sedikit research mengenai Ulit Mayang ni. Di pada awal persembahan ni dia ada satu adegan di mana dia ceritakan bagaimana nelayan. Dia ada beberapa versi sebenarnya, nelayan, petani, tapi dilihat nampak nelayan ni lagi nampak dapat sambutan. Jadi sebab majoriti rakyat Terengganu. betul, sebab dia lebih dekat dengan masyarakat Terengganu lah. Nelayan banyak laut kan sini kan. Jadi lebih dekat dengan rakyat Terengganu. Jadi dia bermula dengan kisah di mana nelayan tu dia turun ke laut, lepas tu ada beberapa ombak, lepas tu dia tersadar kat pesisir pantai. So salah seorang ada sedar diri, dia panggil bomoh. Lepas tu bomoh tu kata ada puteri yang ambil semangat dia berlawan-lawan, dia ada 7 puteri pula. Lepas tu berakhir dia dapat baliklah roh semangat nelayan tu lah dengan imbalan sebab dia bagi nasib warna tu belum ni lah. Jadi saya tanya, puteri 7 tu dia makhluk halus ke atau manusia biasa begitu?
puteri ni dipercayai bukanlah manusia macam kita. Dia kalau orang Melayu kita ni kata bunia lah bunia. Bunia ni lalu saja dia. Macam cahaya ni. Betul. Macam unsur. Jadi kita boleh tengok sekarang memang kami dah banyak ubah. Dari segi pakaian, penari dah pakai tudung, pakai stokin. Jadi gerak tarian pun kami dah cuba meminimumkan supaya tak nampak terlalu agresif. Dan pelibatan lelaki pun kami dah sangat meminimumkan supaya tak bergaul antara lelaki dan perempuan atas satu pentas. Jadi Puan Suraya, apa makna simbolik gerakan tarian ulit mayang ni? Macam ada unsur pemujaan ke macam mana? Okey, baik. Gerak tari dia, macam kita tengok sekarang. Kalau kita tengok lirik dia, pergerakannya memang sama dengan lirik dia. Contoh kita ambil pasal puteri tu, puteri bersambung sandal, puteri satu bersambung sandal. Jadi dia tunjuk, dia pergerakan dia tunjuk bersanggul, dia sanggul, bersembang gading dia tunjuk sembang gading dia. Dia buat pergerakan. Macam berselendang kuning, dia tunjuk selendang kuning dia. Jadi dia tak ada orang kata ada unsur simbolik kepada pergerakan pemujaan, tak ada pun. Dia sekadar satu tarian. Jadi itu sajalah daripada saya. Jadi kami dari pihak JKKN lah amat besar hati seandainya persembahan tarian ulit mayang ni dikekalkan dan dibolehkan dipersembahkan di negeri Terengganu, sebab kita sedia maklumlah ulit mayang ni salah satu tradisi yang menggambarkan identiti negeri Terengganu. Jadi kita kalau boleh nak kekal lah. Baik, terima kasih Puan Suraya atas pertanyaan yang sangat berperinci tadi. Jadi seterusnya saya ingin bertanya kepada ahli syarat, mungkin ada daripada Al-Quran atau Sunnah mengenai isu tarian atau nyanyian. Ya, saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terdapat dua dalil lah yang saya akan kemukakan. Yang pertama daripada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Okey, daripada ayat ni Allah sentiasa memberi kemudahan kepada umat manusia. Sebab apa? Islam tu merupakan agama yang mudah. Jadi sekiranya tarian ni atau nyanyian ni diharamkan secara mutlak, ini akan menyebabkan berlakunya kesusahan kepada umat Islam. Sebab apa? Muzik ni diterima dan dipakai dan diamalkan oleh seluruh masyarakat lah. Seterusnya menurut hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Hanzalah, sa'atan wa sa'ah walau kanat takunu qulubukum kama takunu inda dzikri lasafahatkum al-malaikatu hatta salima alaikum fil qulubi. Mafhumnya, wahai Hanzalah, ada masa untuk urusan keduniaan, ada masa untuk urusan beribadah. Jika hati kamu sentiasa sama seperti kamu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat akan bersalam denganmu dan memberi salam kepadamu di pertengahan jalan. Sahih Muslim 2750. Okey, hadis yang saya beritahu tadi menyatakan tentang salah sahabat Nabi, iaitu Hanzalah radhiyallahu anhu. Beliau merasa takut diri dia munafik. Sebab apa? Beliau merasa lalai dalam mengikuti Allah ketika berhibur bersama keluarga beliau. Sebelumnya bermuhasabah dalam majlis bersama Nabi ketika itu. Justru itu, berdasarkan dari yang telah saya katakan tadi, satu hiburan ini tidaklah diharamkan, tetapi ini diharuskan selagi tidak bertentangan oleh syarak. Baik, terima kasih Ustaz Tanah Fazliza atas pengetahuan mereka daripada Al-Quran dan Sunnah sebentar tadi. Jadi saya nak tanya pula kepada Musyarat, mungkin ada fatwa yang telah diputuskan daripada negeri lain mengenai hukum tarian ataupun nyanyian ataupun persembahan apapun mungkin ada. Ada Datuk Mufti. Di sini. Setelah saya teliti akan fatwa-fatwa yang pernah diputuskan oleh negeri lain berkaitan dengan isu tarian ini, suka saya ingin berkongsi akan fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Perlis, iaitu Mesyuarat Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis kali ke-22 pada tahun 2016 yang bersidang pada 11 Jun 2016 bersamaan 6 Ramadan 1437 Hijrah telah memutuskan seperti berikut. Pada asalnya, persembahan hiburan adalah harus dalam Islam. Ia termasuk dalam kehendak fitrah manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, acara persembahan hiburan itu boleh menjadi haram jika ia mengandungi anasir yang bertentangan dengan syarak. Justru sesuatu acara persembahan hiburan hendaklah memenuhi panduan-panduan berikut. Yang pertama, hendaklah tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, seperti memuja selain daripada Allah, memburukkan Rasulullah, memperlekehkan para sahabat, meragui akan hari kiamat dan mendorong kepada perlakuan zina. Yang kedua, hendaklah tidak melibatkan persembahan atau tarian yang wujud percampuran yang menyalahi syarak antara lelaki dan wanita di dalam persembahan atau tarian yang dilakukan. Yang ketiga, hendaklah tidak mendorong kepada sifat dan kelakuan melampau yang merendahkan akhlak murni Islam. Yang keempat, hendaklah penyanyi sama ada lelaki ataupun perempuan membuat persembahan untuk menutup aurat bagi yang Muslim, dan bagi yang bukan Muslim hendaklah berpakaian dengan sopan.
dan tidak melakukan gerakan yang berahi atau mempersembahkan nyanyian dengan suara dan sedikit ucap yang menyebabkan rangsangan syahwat dalam kalangan pendengar dan penonton. Dan yang akhir sekali, hendaklah dipastikan jadinya percampuran di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram tanpa sekatan had sehingga membawa kepada persentuhan antara lelaki dan wanita ajnabi. Itu saja. Baik, terima kasih atas pembentangan Profesor Muhammad Fikri sebentar tadi. Jadi saya nak mengulas sikitlah apa yang pemutusan fatwa pada negeri Perlis. Yang pertamanya mengenai unsur syari kepada Allah macam Nabi. Jadi kita lihat yang dia unsur tersebutlah pada Ulit Mayang. Jadi yang kedua adalah mengenai pencampuran antara lelaki dan perempuan seperti yang telah dijelaskan oleh Puan Suraya tadi. Perkara ini ataupun tarian yang sekarang ini telah diminimalkan sebaik mungkin kan. Maksudnya mungkin lelaki itu dalam lalu saja kan. Okay, jadi itu saja. Jadi yang keempat adalah mengenai pemakaian yang menutup aurat dan sopan. Jadi kita pun tengok zaman sekarang memang dia dah cuba sebaik mungkin pakai stokin kan, pakai dengan tidak ketat lah. Jadi saya rasa itu satu usaha yang patut dipuji lah oleh daripada pihak JKKN untuk mematuhi cara-cara dalam tarian ni lah. Baik. Okay, seterusnya saya nak tanya, ada tak rujukan lain daripada kitab tentang tarian Ulit Mayang ini? Ya, ada Puan Fatimah. Boleh dikatakan banyak juga kitab yang menyebut pasal hukum tarian ni. Antaranya ialah di dalam kitab Nihayah Al-Muhtaj karangan Imam Ramli. Imam Ramli ini ada menyebut tentang pandangan mazhab Syafi'i. Menurut pendapat muktamad para ulama Syafi'iyah, hukum tarian adalah mubah dan terikat dengan syarat-syarat tertentu seperti lelaki tidak boleh menyerupai wanita dan wanita tidak boleh menyerupai lelaki. Jika tarian ini dilakukan oleh lelaki yang menyerupai wanita ataupun wanita yang menyerupai lelaki, maka hukum tarian ini adalah haram. Seterusnya, di dalam kitab Tahrim Alat At-Tarbi ada menyebut tentang pandangan dari mazhab Maliki. Ulama ini telah ditanya tentang orang yang membaca Al-Quran, lalu seseorang di antara mereka menyanyikan syair, menari dan bergoyang. Maka ulama tersebut menjawab bahawa jalan yang dilakukan oleh mereka ni adalah sesat dan batil. Saya lebih cenderung dengan pandangan mazhab Syafi'i kerana dilihat lebih sesuai diamalkan di Malaysia ni, iaitu mubah dan tapi ada syarat-syarat tertentu. Baik, terima kasih Profesor Afrizal. Jadi mungkin saya nak tanya pada ahli musyawarah hari ini, mungkin ada tambahan pada segi perbahasan minum hukum hakam tambahan lah. InsyaAllah dan mungkin saya ada penambahan. InsyaAllah saya akan terangkan beberapa kaedah fiqh yang boleh digunakan. Antaranya ialah al-umur bimaqasidiha, iaitu kaedahnya menentukan setiap perkara dilakukan adalah berdasarkan niat seseorang. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, itu setiap perbuatan adalah berdasarkan niat seseorang. Jadi kalau kita tengok dalam tarian Mayang ni, kita tengok pada niat seorang sama ada dia melakukan itu adalah berunsur syirik ataupun pemujaan lah. Jika dia melakukan perbuatan itu tarian Ulit Mayang dia dilakukan untuk tarian semata-mata dan untuk menunjukkan tradisi masyarakat Terengganu, maka bagi saya dibolehkan lah. Selain itu, kaedah lain yang boleh digunakan ialah ilazah dan mani'ah dan mamnu', iaitu apabila sesuatu larangan hilang pada larangan, maka kembali kepadanya harus. Okey, kalau kita tahu pada zaman dahulu, tarian Ulit Mayang ni adalah lebih berunsurkan kepada mensyirikkan Allah lah. Tapi kita lihat pada zaman sekarang, jika perkara-perkara itu sudah tidak digunakan lagi dan ditinggalkan, maka saya rasa ia boleh digunakan dan juga kerana sudah dibuangkan pemujaan itu semua, tapi berdasarkan pada garis panduan yang ditetapkan. Wang Rakuti, saya agak bercanggah dengan apa yang dikatakan oleh saudari Ustazah Hazika sebentar tadi. Di mana terdapat satu lagi kaedah fiqhiyah yang berkaitan dengan isu Ulit Mayang yang sedang kita bincangkan ini, iaitu iza ta'arada mafsadatani ra'a a'zamaha. Pada pandangan saya, terdapat dua mafsadah dalam isu Ulit Mayang ini. Pertama, ianya akan menyebabkan hilangnya warisan Ulit Mayang yang merupakan identiti kepada negeri Terengganu ini, dan mafsadah yang besarnya akan menyebabkan penggiat ataupun penarinya akan melakukan syirik dan khurafat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pandangan saya, jika hilangnya warisan hanya masalah dalam bentuk duniawi saja, akan tetapi jika syirik dan khurafat yang dilakukan akan menyebabkan mereka melakukan dosa yang tidak diampunkan oleh Allah seperti yang diterangkan oleh Tuan Mufti sebentar tadi, dan akan mengundang masalah yang besar pada hari akhirat kelak.
Saya faham dan juga ada apa yang cuba disampaikan oleh Profesor Giri tadi, tetapi ada satu kaedah fiqh lain yang berbunyi al-aslu baqa'u makan ala makan. Maksudnya satu hukum itu kekal atas keharusan hingga dalil ada terdapat dalil pengharaman ataupun tidak boleh ke atasnya. Jadi kita boleh lihat apa yang puan saya cakap, apa pematuhan ataupun pemurnian yang cuba dilakukan dalam tarian ulama yang ini daripada segi pemakaian, dari segi lirik. Jadi ia daripada asal yang hukum yang tak boleh, jadi ia berbalik pada boleh semula di atas dibuangnya unsur-unsur tersebutlah. Jadi saya rasa tak ada masalah. Baik, seterusnya ada apa pertambahan daripada ahli musyawarah? Tak ada, saya ada. Jadi terima kasih diucapkan kepada Puan Soraya yang sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Jadi saya nak ingin menjemput Puan Soraya untuk menjamu saya di luar. Terima kasih. Okey, jadi sebelum mengakhiri muzakarah kita pada hari ini, saya ingin bertanya pandangan Tak Aqilah sebagai kulasah pada perbincangan kita ada pada hari ini tentang tanya ulama yang ini. Boleh kita mulakan dengan Ustaz Mahsyam? Ya, terima kasih. Jadi saya sekadar ingin menegaskan kembali apa yang dibicarakan oleh Ustaz Hadika sebentar tadi mengenai kaedah fikih iaitu al-umur bima qasidihah, yang mana setiap perkara itu dikira, setiap amalan atau perkara itu dikira menurut niat seseorang itulah. Dan kalau kita tengok tarian Ulit Mayang sekarang ini diamalkan serta dilakukan sekadar untuk berhibur ataupun hiburan dan tarian semata-mata, bukan ada niat untuk pemensyirikan Allah, pemujaan dan sebagainya. Maka bagi saya tarian ini perlu dikekalkan selagi mana ianya tidak melanggar apa yang dilarang oleh syarak. Itu saja. Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Syamsul tadi. Saya berharap agar tarian ulama ini dikekalkanlah untuk sekarang. Saya ingin menambah sedikit pandangan di mana kita perlu untuk mengeluarkan garis panduan kepada penggiat dan pengusaha tarian Ulit Mayang supaya dapat diikuti oleh mereka sebagai langkah berjaga-jaga agar tidak melakukan perkara-perkara syirik dan khurafat serta perbuatan yang menyalahi hukum syarak. Betul, saya setuju. Kita perlu buat garis panduan untuk kita kekalkan Ulit Mayang ni di Terengganu. Bagi pandangan saya merasakan yang dari ulama ini perlu diteruskan kerana saya rasa segala pemujaan semua telah dibuat dan diperbaharui. Oleh itu saya rasa kita perlu kekalkanlah tradisi ini supaya tidak laku di telan zaman. Baik, setelah mendengar perbahasan pada berbagai-bagai pihak pada musyawarah pagi ini, jadi saya dengan ini pada musyawarah jawatan kuasa fatwa ke-6 pada bulan Disember, dengan ini saya menyatakan pada tarikh 13 Rabiul Akhir 1441 Hijrah bersamaan dengan 11 Disember 2019. Dengan ini saya memutuskan fatwa harus ke atas tarian Ulit Mayang ini dengan syarat dan garis panduan yang bakal dikeluarkan insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tentang tarian Ulit Mayang ni, fatwa ni dia agak susah sikit lah. Yang tak susah tu dari segi gini, dia tarian Ulit Mayang ni memang kita dah keluarkan satu fatwa mengharapkan lah. Dia isunya ada dua sahaja, berkaitan tentang seni kata dan juga gerak tarian lah, gerak tari. Kalau tidak mencolok mata, tidak menjadi suatu kesalahan ataupun tarian ini dipersembahkan untuk kaum wanita sahaja, tidak menjadi suatu kesalahan. Manakala seni kata seandainya ada seni kata yang menjurus ke arah kesyirikan dan sebagainya, maka tidak dibolehkan lah. Cuma dari segi pembentangan mesyuarat jawatan kuasa fatwa tadi, sebolehnya dan sepatutnya sebelum selagi mana pemohon tu masih ada dalam mesyuarat jawatan kuasa fatwa, pemohon wakil jabatan, contohnya daripada Kementerian Pelancongan, Pejabat Agama, Jabatan Agama, PKK dan sebagainya, maka di situ tidak boleh ada sesi pembentangan lagi. Masa sesi pemujahan, maksudnya selesai je dari segi pembentangan tu, maka
pemohon dipersilakan keluarlah mungkin minum dan sebagainya. Maka lepas itulah ada ahli jawatan kuasa membahas setuju kemukakan dalil, tak setuju kemukakan dalil. Walau bagaimanapun dari segi kertas kerja tak ada masalah, dari segi penghujaan pun tak ada masalah sebab isunya adalah seandainya tarian Ulit Mayang ni menepati garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti atau Mesyuarat Jabatan Fatwa, iaitu dari segi seni kata dan tarian yang tidak menjolok dan dipersembahkan untuk kaum wanita sahaja, itu tidak menjadi satu masalah. Itu sahaja daripada saya lah. Tak amat. Saya rekap secara umum dia Alhamdulillah tak ada masalah. Cuma saya nak tanya satu. Tadi yang biar awak sebut, awak kisah kaedah. Ya. Iza ta'arada apa maksudnya tak dia. Boleh sebut sekali lagi tak? إذا تعارض مفسدتان روها أعظمها. Ada semua setuju tu pun nak betul kata ahli. Sekali lagi. Lima tahun boleh إذا تعارض nak cikgu ke إذا تعارض المفسدتان روها أعظمها. Okey, setuju ke? Ada apa nak betul? Tinggal balikkan pertolongan ke? Ya. Betul tak? Betul tak? Yang betul. Maksudnya apa? Jika bertembung dua mafsadah, maka ambil yang paling besar mafsadahnya. Raw'ah betul ke raw'ah? Raw'ah baca? Betul tak raw'ah? Raw'ah ke ru'iyah? Okey, keluar lagi bincang tanya. Itu je lah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustaz. Okey.